الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المفلحون. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah sama-sama kita mengangkat setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini dapat sama-sama kita menghadirkan diri sembahyang subuh di masjid. Di samping itu kita beriktikaf di dalam masjid dan kita mendengar sedikit mutiara-mutiara ilmu daripada para ulama kita, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru masuk tahun baru. Kita baru masuk tahun baru. Jadi para ulama mereka sangat menitik beratkan tentang umur mereka. Mereka sangat memerhatikan tentang umur mereka yang berlalu. Kebiasaannya para ulama bila masuk tahun baru, mereka rasa seronok, mereka rasa sedih. Sebab apa? Ada seorang penyair dia pernah sebut, yasurrul mar'u ma zahabal layali wa kana zahabuhunna lahu zahaba. Yasurrul mar'u, seorang itu dia rasa seronok. Kebiasaan manusia itu dia rasa seronok. Ma zahabal layali, ketika mana malam-malam hari-hari kita, malam-malam kita berlalu begitu cepat, kadang-kadang dia rasa seronok. Kalau anak kecil, dia rasa alhamdulillah seronok. Sebab apa? Sebab dia makin besar. Yasurrul mar'u ma zahabal layali, seorang itu terkadang dia seronok bila berlalunya malam-malam hari. Wa kana zahabuhunna lahu zahaba, sedangkan berlalunya malam-malam itu ataupun berlalunya hari-hari itu lahu zahaba, adalah satu kepergian baginya. Maksud dia apa? Bila berakhir satu hari, bertambahlah umur dia, ataupun semakin dekatlah dia dengan ajal dia. Semakin dekat kita dengan kematian. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak ajak, marilah sama-sama kita menghitung, kita bermuhasabah, tengok diri kita, tengok umur kita macam mana. Sebab agak-agak berapa lama lagi kita akan bertahan, kita akan sempat Allah panjangkan umur untuk kita hidup di dunia ni. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insya-Allah saya memilih daripada sedikit mutiara kata daripada kitab Ayyuhal Wala'. Kitab Ayyuhal Wala' ni ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali satu orang imam yang pada zaman itu imamud dunya, imam seluruh dunia Islam. Siapa yang ketika itu tak kenal Ghazali, dia bukan penuntut ilmu. Itu kata hebatnya Imam Ghazali pada ketika itu. Imam Ghazali dia ada daripada dalam kitab Ayyuhal Wala' ni, saya ambil terjemahan guru kami Al-Fadil Syekh
Ahmad Fahmi Zamzam, terjemahan dia kita kutip daripada sini, yang mana kitab Ayyuhal Wala' ni menceritakan tentang nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali kepada anak muridnya. Anak murid ni tuan-tuan, dia minta Imam Al-Ghazali untuk menulis wasiat kepada dia, menulis nasihat khusus untuk dia, khusus dan khususnya lagi untuk dunia dan akhirat. Apa yang saya nak pegang ni Tuan Guru, dia minta Syekh ataupun Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala untuk menulis surat untuk dia. Padahal dia tu anak murid Imam Al-Ghazali. Orang kalau dah anak murid ni, kitab-kitab dia semua dia akan baca. Tapi nak abang kata akrabnya seorang anak murid dengan Tuan Guru, dia minta juga Tuan Guru tolong tulis wasiat kepada saya secara khusus. Jadi Tuan Guru ni pun dia tidak menghampakan permintaan anak muridnya. Dia tulislah satu risalah, satu nasihat yang ringkas, yang daripadanya lah diterjemahkan jadi kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku yang tercinta. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan baca sedikit daripada nasihat dan wasiat Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Dalam kitab ni disebutkan 25 buah nasihat, dan kita pilih daripada nasihat yang ke-15. Nasihat yang ke-15 iaitu cerita tentang satu orang imam dan tok guru dia. 8 wasiat Hatim Al-Asam rahimahullahu taala. Mungkin tuan-tuan pernah dengar, tapi kita jadikannya sebagai satu tazkirah, satu peringatan buat kita, buat orang yang pernah mendengar, dan menjadi satu benda baru untuk yang belum dengar. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali sebut, wahai anakku yang tercinta. Dia tujukan khas untuk anak murid dia. Dia guna wahai anakku yang tercinta. Jadi kita ni tak syak lagi lah, kita ni memang anak murid kepada anak murid kepada anak murid Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kira kita bila sebut anakku yang tercinta tu termasuklah kita, insya-Allah. Baik. Imam Hatim Al-Asam pernah ditanya oleh gurunya Imam Syaqiq Al-Balkhi rahimahumullahu ta'ala. Imam Hatim Al-Asam ni tuan-tuan, satu orang yang hidup di zaman salaf. Di zaman salaf, tahun kurun yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Imam Hatim Al-Asam ni dia berguru dengan Imam Syaqiq Al-Balkhi. Mereka ni hidup di Khurasan. Khurasan ni belah-belah Iran sana. Ramai kalau kita tengok dalam sejarah Islam, ulama-ulama kita ramai daripada sana. Kalau daripada Arab ni nak banding dengan Khurasan ni, Khurasan banyak, ataupun dari sebelah Iran ni ramai. Baik, mereka ini memang orang yang sangat masyhur di Khurasan. Hatim Al-Asam ni dia mengaji dengan tok guru dia berapa lama? Berapa tahun? Agak tahu. 30 tahun. Hatim Al-Asam berguru dengan Syaqiq Al-Balkhi selama 30 tahun. Disebutkan cerita sikitlah tentang Hatim Al-Asam. Siapakah Hatim Al-Asam? Hatim Al-Asam ni nama dia Hatim bin Yusuf. Hatim bin Yusuf. Al-Asam tu gelaran dia saja. Al-Asam ni kita dengar sedap, macam gelaran orang hebat. Memang orang beliau hebat pun, cuma gelaran tu sebenarnya maksud dia apa? Maksud dia pekak. Mungkin kita tertanya-tanya, macam mana dia ni orang boleh gelar dia Hatim pekak? Bahasa kita ni kalau dengar tu lekeh, leceh lah. Disebutkan dalam satu kisah, dalam kitab Risalah Qushairiyah, disebutkan sebab apa dia ataupun beliau digelar sebagai Hatim Al-Asam, Hatim pekak. Ni kita tengok macam mana akhlak ulama. Hatim Al-Asam ni satu ketika beliau ni tok guru. Bila tok guru datang satu orang wanita, datang satu orang perempuan, tanya, wahai tok guru, saya nak tanya satu soalan. Tengah-tengah tanya soalan, sama-sama ada tanya soalan tu, keluar satu bunyi. Keluar. Perempuan tadi muka merah, tak ada dah lah. Merah sungguh-sungguh. Perempuan tadi terkentut rumahnya. Terkentut depan siapa? Depan tok guru.
Kentut depan Tok Guru. Tok Guru ni punyalah hebat, punyalah kita kata apa, nak jaga perempuan tadi, Tok Guru tadi buat apa? Tok Guru tadi buat tak dengar. Tok Guru tadi, ni tanya soalan sikit, tanya soalan tu derah sikit. Saya ni pekak. Sampai teratur. Perempuan tadi pun seronok lah, Masya Allah, Tok Guru ni pekak rupanya, Alhamdulillah. Terjagalah maruah saya. Perempuan ni tuan-tuan, zaman dulu mereka cukup terjaga. Mereka cukup menjaga dan terjaga. Maruah perempuan sangat tinggi. Kalau kita zaman lah, wallahu alam lah, kita tak tahu. Tapi yang penting nak cerita kata apa? Nak cerita Imam Hatim Al-Asam. Mula pada selepas itu dia digelar sebagai Hatim Pekak. Sampai teratulah dia buat-buat tak dengar sampai ke tahap dia digelar pekak. Kalau zaman kita ni tuan-tuan tak tahu lah, zaman viral, zaman ada telefon ni, sekali dia rakam ke, dia buat live terus. Tadi saya duduk duduk tempat sekian-sekian, perempuan tu kentut, tak malu sungguh. Zaman lah kita bukan boleh kira. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita tentang Hatim Al-Asam. Jadi Hatim Al-Asam ni tuan-tuan, dia mengaji dengan Tok Guru dia nama Syaqiq Al-Balkhi. Cerita Syaqiq Al-Balkhi ni panjang lagi lah. Seorang Syaqiq Al-Balkhi ni seorang yang zuhud. Dia seorang ahli perniagaan. Ahli perniagaan ni maksud dia kaya lah. Tapi ada cerita dia lahir ni dia berhenti, dia jadi orang yang zuhud. Maksudnya duit tu dia infak, dia bagi sedekah dekat sekolah ni, sedekah kat anak yatim ni, sedekah dekat orang miskin, sampai ke tahap dia jadi orang yang bahasa kita cukup-cukup makan. Dan dengan cukup-cukup makan tu dia rasa cukup dengan apa yang dia ada. Baik. Kita nak cerita tentang perbualan di antara Hatim Al-Asam dengan Tok Guru dia. Minta maaf. Baik, Tok Guru dia tanya kepada Hatim Al-Asam, engkau telah belajar daripada aku selama 30 tahun lamanya. 30 tahun tuan-tuan. Orang tanya, 30 tahun ni mengaji apa? 30 tahun ni mengaji apa lama sangat? Tuan-tuan, zaman dulu ni mereka bukan takat mengaji ilmu, bukan takat mereka mengaji saraf, nahwu saraf, mengaji hadis, mengaji tafsir saja tak. Mereka ni mengaji termasuk daripada mengaji itu bermusahabah, bermulazamah, duduk bersama Tok Guru. Mereka tengok bagaimana adab dan bagaimana akhlak Tok Guru, bermusahabah, bermulazamah. Jadi 30 tahun lama. Maka apakah ilmu yang telah engkau dapatkan daripada aku? Ni tanya soalan daripada Tok Guru dia. Hatim Al-Asam menjawab, aku telah dapat menghasilkan 8 faedah daripada segala yang aku pelajari. Tuan-tuan, 30 tahun lamanya faedah ataupun konklusi, kesimpulan daripada ilmu yang dia mengaji 30 tahun ni hanya 8 benda sahaja. Yang 8 benda ni sahaja. Pada hematku, 8 faedah ini sudah memada untukku, kerana aku mengharapkan padanya keselamatan dan kesejahteraanku pada hari kiamat nanti. Tuan-tuan, kita cerita sikit tentang akhir daripada kisah ni. Akhir daripada kisah ni bukan apa, takut kita tak sempat cerita semua, kita cerita takat mana kita boleh. Yang mana akhir pada kisah ni tuan-tuan, selepas selesai dia terangkan, ceritakan tentang 8 benda ni, apa kata Tok Guru dia? Lalu Syaqiq Al-Balkhi berkata kepada Hatim Al-Asam, semoga Allah sentiasa memberi taufik kepadamu. Dia doakan anak dia ni berjaya. Sesungguhnya aku telah membaca Taurat, 1, Injil, Zabur dan Al-Quran, 4 buah kitab dibaca. Maka aku dapati isi keempat-empat kitab ini adalah berkisar pada membahas 8 masalah yang engkau sebutkan tadi. Daripada empat buah kitab samawi, semua berkisarkan tentang masalah-masalah ataupun perkara-perkara yang disebutkan oleh Imam Hatim Al-Asam. Maksudnya dia buat konklusi tu memang betul-betul tepat, betul-betul baik.
Dan siapa yang beramal dengannya, maka sebenarnya ia telah beramal dengan keempat-empat kitab yang aku sebutkan tadi. Maksudnya kalau kita boleh amalkan semua, kita telah beramal dengan empat buah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam, mungkin Syaqiq Al-Balkhi pada ketika itu dia jumpa kitab-kitab ni belum diubah. Allahu alam, mungkin ataupun dia kenal yang mana yang dah diubah, ubah sikit ataupun ubah banyak. Ada yang mana boleh ubah, dia dah ubah, yang mana benda tu tak boleh ambil langsung dah. Ataupun dia benda tu dah ubah tapi dia boleh faham, yang mana yang dia ubah tak boleh pakai, dia tolak. Yang mana yang boleh pakai, dia ambil. Allahu a'lam. Macam itulah kita tengok yang zahirnya. Lalu Imam Syaqiq Al-Balkhi, kita sambung balik dah lewat. Lalu Imam Syaqiq berkata, apa dia 8 faedah itu? So sebut kepada aku satu-satu, saya pun nak dengar. Imam Hatim Al-Asam menjawab, 8 faedah itu ialah, faedah yang pertama, sesungguhnya aku telah melihat kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Ni cerita ulama-ulama ni, dia suka ta'ammul, suka berfikir. Dia bukan duduk saja. Zaman kita ni tuan-tuan, teknologi membuat kita untuk kita tak berfikir ataupun kurang berfikir tentang hakikat kejadian kita. Dia tak apa nak tengok tentang, ataupun kita kata tak, kurang berta'ammul, kurang mengkaji. Sebab kita banyak ada main handset dan sebagainya, kita disibukkan dengan benda tu. Jadi sesungguhnya aku telah melihat kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, lalu aku mendapati bagi setiap makhluk ini mesti ada sesuatu yang dikasihinya dan diasyikinya. Dan aku melihat pula bahawa ada sebahagian daripada sesuatu itu sesuatu yang dikasihinya itu hanya menemani kekasihnya sehingga sampai ia sakit sahaja. Ada tuan-tuan, orang yang kita sayang, kita ada isteri, kita ada anak-anak, kita ada ibu ayah, kita ada kawan-kawan, kita ada jiran, kita ada sahabat handai dan sebagainya. Semua itu orang yang kita sayang, orang yang baik dengan kita. Tapi kata Imam Hatim Al-Asam, orang yang baik dengan kita ni kod mana pun ada macam-macam jenis. Mai kadang-kadang bila kita sakit, dia dah tinggal kita lah. Bila kita sakit, bolehlah demai ziarah sekali dua, kemudian dia dah tak larat dah, dia pun tinggal lah. Itu yang pertama. Dan ada pula yang sentiasa menemaninya sehingga ke dalam kubur. Ada yang sanggup menemani sehingga ke dalam kubur. Apa dia? Saya kita akan tengok. Manakala yang lainnya akan terus balik dan tidak mahu untuk bersama-sama dengan kekasihnya di dalam kubur. Kawan-kawan kita, sahabat keluarga kita tak sanggup turun dengan bersama kita dalam kubur. Ia akan membiarkan kekasihnya tinggal seorang diri di dalam kubur. Lalu aku terus berfikir dan akhirnya aku membuat kesimpulan bahawa sebaik-baik kekasih itu ialah kekasih yang setia, yang mengiringi kekasihnya ke dalam kubur dan menjadi penghibur dan teman setia. Dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian selain daripada amalan yang soleh. Nabi SAW pernah bersabda, ini bukan takat fikir biasa-biasa saja tuan-tuan. Ini berfikir berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun, akan mengikut mayat ataupun jenazah itu ada 3 perkara. Fayarji'usnan, akan pulang daripada mereka itu ada 2. Daripada 3 tadi, mereka akan yang 2 akan pulang. Wa yabqa ma'ahu wahid, akan bersama dengannya 1 sahaja. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, akan ikut bersamanya apa dia yang 3 tadi? Pertama sekali ahluhu, ahli keluarganya. Yang kedua maluhu, harta bendanya. Dan yang ketiga amaluhu, amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, maka akan pulang ahli keluarganya dan hartanya, dan akan bersama dengannya amaluh, amalan-amalannya. Tuan-tuan, bila kita mati, yang akan kekal bersama kita satu saja, amalan soleh kita. Tanpa kita menceritakan tentang amalan-amalan
sumber-sumber amalan lain kita lah. Kita tak cerita tentang anak, 3 hadis Nabi yang, satu hadis Nabi yang cerita tentang 3 benda tu, anak yang soleh, pahala sedekah jariah dan sebagainya. Kita tak cerita tentang tu. Tapi hakikatnya yang akan kekal bersama dengan kita adalah amalan kita sahaja. Orang lain kasihlah taramana dengan kita, jiran kita rapatlah taramana dengan kita, isteri kita sayanglah taramana dengan kita, dia takkan sanggup untuk kekal dengan kita di dalam kubur. Dalam kubur ni nafsi seorang-seorang saja. Seorang-seorang saja. Cuma kalau orang, isteri kita ataupun kawan-kawan kita, kalau dia sayang sungguh-sungguh, dia hantarlah pahala kepada kita. Baik. Sikit lagi. Dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian selain daripada amalan soleh. Amalan soleh saja tuan-tuan yang akan bersama dengan kita. Maka aku terus menjadikan amalan soleh ini sebagai teman dan kekasihku. Tak kisah orang nak kata apa, katalah. Orang nak kata apa, katalah. Dia tak kisah. Sebab kita tahu yang akan bersama dengan kita ni bukan kawan-kawan kita. Yang bersama dengan kita adalah amalan kita. Supaya ia dapat menerangi kuburku dan menghiburkan hatiku, dan sudah pasti ia tidak akan meninggalkan aku duduk bersendirian. Inilah teman yang kira konklusi ataupun ringkasan daripada faedah yang pertama, iaitu teman yang setia, kekasih yang sebenar siapa? Jawapannya adalah amalan yang soleh. Ini yang pertama, Imam Hatim Al-Asam dia nak sebut. Bila kita cerita tuan-tuan tentang kematian, bila kita cerita tentang mati ni tuan-tuan, ulama sebut mati ni adalah satu hakikat yang orang ni tak suka. Satu hakikatnya orang tak suka. Bila kita sembang tentang kematian, ustaz ni dia ni suka sembang bab mati no. Dia tak suka macam itulah. Ataupun bila sembang bab mati ni, minta boleh tukar topik lain sikit no. Boleh tukar topik yang best sikit boleh tak? Dia tak suka. Itulah. Padahal mati itu adalah satu hakikat, satu kebenaran yang tidak boleh lari. Para ulama, para salafus salih, mereka ni bila sebut tentang kematian, mereka adalah imam, mereka adalah tokohnya, mereka adalah orang yang benar-benar. Bukan takat bila cerita tentang mati ni mereka hebat, mereka pun buat amalan untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian pun hebat. Saya ingat satu contoh, iaitu seperti Al-Imam Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak pada Sayyidina Husin, anak pada Sayyidina Ali. Kalau kita kata cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali Zainal Abidin ada satu qasidah dia. Dia tulis satu qasidah yang masyhur juga, nama dia Laisal Gharib. Laisal Gharib. Gharib ni orang yang asing. Laisal Gharibu Gharibus Syami wal Yamani. Bukan orang yang asing itu adalah orang yang merata ke Syam dan Yaman. Tetapi orang yang asing itu, innal ghariba gharibul lahdi wal kafani. Orang asing adalah orang yang dia asing daripada mengingati lahdi wal kafani. Lahad tu yang lahad tempat kita nak masuk, al kafan dan kain kafan. Orang ni dia ni asing, maksud dia dia duduk jauh lah. Duduk jauh. Kerana apa? Kerana dia tidak mengingati kematian. Panjang dalam tu qasidah dia menceritakan tentang kematian. Bagaimana kita selepas kita mati, macam ni. Tuan-tuan, kita tak mau cerita tentang kematian sekadar untuk kita sedih-sedih. Imam Ghazali sebut ada macam-macam jenis orang yang jenis ingat mati ni. Ada 3 golongan. Dah waktu kita. Ada 3 golongan orang yang mengingati kematian ni, kata Imam Ghazali. Pertama, orang ni ingat kematian. Dia ni kalau ingat kematian, dia bukan kembali kepada Allah. Dia kalau dia ingat mati, dia hanya aku kira dia ingat harta peninggalan dia, teringat harta dia saja. Dia hanya ingat dunia. Bila dia ingat mati, dia hanya ingat dunia akan hilang daripada dia.
Orang ni Imam Ghazali kata dia ni jauh dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, golongan at-taib, orang yang bertaubat. Setiap kali dia ingat mati, dia akan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang al-arif, dia lebih suka kematian. Bila sebut kematian ni, dia sangat-sangat suka. Sebab apa? Sebab mati ni adalah satu penghubung untuk kita bertemu dengan kekasih kita, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan hadirin muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak cerita, nak sebut satu hadis Nabi SAW. Ni lah kot, insya-Allah. Kita kuliah subuh ni jangan panjang-panjang sangat. Kan? Baik. Nabi SAW pernah menyebutkan, hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda bersabda, inna suratan minal Quran, ada satu surah di dalam Al-Quran, yang surah ni dia ada 30 ayat saja. Surah ada 30 ayat sahaja. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lah. Surah ini akan memberi syafaat, memberi bantuan, memberi perlindungan kepada seorang lelaki yang membacanya, hatta ghufira lah, sehingga akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dia. Apa dia surah ni? Wahia suratu tabarakallazi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk yang kita duk baca tiap-tiap malam tu. Jadi tuan-tuan, sekadar kita nak peringat semula, surah ni boleh memberi bantuan, memberi pertolongan kepada kita waktu kita duduk dalam kubur nanti. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan dua surah ni. Dua surah. Mungkin ada sebahagian surah yang Nabi tak baca setiap malam. Tapi dua surah ni Nabi tak pernah tidur dalam keadaan Nabi meninggalkan dua surah ni. Pertama dalam hadis sebut Alif Lam Mim Tanzil, iaitu surah Sajadah, surah As-Sajdah yang kita dah baca tu. Alif Lam Mim Tanzil kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara. Nabi tak pernah tinggal satu. Yang kedua, Nabi tak pernah tinggal surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Surah Tabarak, surah Al-Mulk. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kita nak kongsi juga. Saya nak ajak tuan-tuan dan diri saya, marilah sama-sama kita banyak berzikir. Bila kita banyak berzikir ni, kita ni kadang-kadang tuan-tuan, kita ada orang yang kerja dia duduk atas motor banyak. Ada yang orang ni dia banyak naik kereta, musafir ke sana ke sini. Kalau kita di Malaysia, tak apalah, kita ni duduk dekat-dekat saja. Musafir pun dekat-dekat je, paling lama pun pergi sebelah KL, Johor dan sebagainya. Tu pun tak lama kalau nak dibandingkan di Indonesia. Saya baru balik dari Indonesia, belajar di sana. Kalau di Indonesia ni tempat dia luas. Luas ni kalau kita kata musafir ni habis umur kat jalan, orang kata. Umur ni habis kat jalan ya. Musafir di Indonesia. Jadi nak cerita kata apa? Kadang-kadang kita duduk saja. Kita duduk dalam kereta tu. Kalau kita ada kawan-kawan, kita sembang saja. Ataupun kalau kita duduk seorang-seorang, kita duduk dengar muzik, kita dengar radio dan sebagainya, dengar saja-saja. Kalau dengar ceramah, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang umur kita habis macam tu je. Saya nak ajak kita memperbanyakkan zikir. Allah Ta'ala sebut uzkurullaha zikran kathira, sebutlah ataupun berzikirlah dengan zikir yang banyak. Zikir ni kita bagi banyak. Kalau boleh duduk saja-saja jalan main masjid, zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan banyak lagi selawat dan sebagainya. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita nak cerita tentang, tadi kita dah habaq tentang amalan yang soleh yang akan menemani kita dalam kubur. Jadi mungkin ini salah satu amalan soleh kita untuk kekal bersama dengan kita di dalam kubur. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai faedah ataupun benda yang pertama yang disebutkan oleh Hatim Al-Asam. Baik, saya rasa cukup setakat tu. Kita tak boleh baca semua, kita baca satu dua ataupun satu cukuplah. Mudah-mudahan perkara ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Dan minta maaf sekiranya ada terlanjur bicara ataupun terkasar bahasa dan sebagainya.
Mohon maaf. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, dan terutama sekali buat diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.